Jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak ikhlas, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihal uqad wa tanfariju bihal kurab wa tuqda bihal hawaij wa tunalu bihal raghaib wa husnul khawatim bistasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, muslimat yang dirahmati oleh Allah, muslimin yang dirahmati oleh Allah, masya-Allah tabarakallah. Saya mohon banyak kemaafan seandainya apa yang kita bakal belajar nanti, apa yang bakal kita dengar, apa yang bakal kita bincang dan tazkirah nanti, jika ada yang terkait menyentap hati kita masing-masing, masya-Allah muslimat, sebenarnya Allah Ta'ala masih kasih kita, iman kita masih ada. Itu yang kita patut rasa sentap kadang-kadang, masya-Allah. Sebenarnya saya tazkirah ini untuk diri saya juga, seolah-olah saya melihat cermin. Saya tak nak di argue di hadapan Allah, kamu bercakap dengan orang, kamu suruh orang, kamu tak buat, tapi orang kamu suruh buat. Maka itu dah di antara amaran kepada para pendakwah. Jadi saya guna istilah saya sedang berletih dengan diri saya. Masya-Allah tabarakallah. Ini tengah bercakap ni, cuma sahabat-sahabat yang lain ni menumpang dengar sahaja. Allahu akbar. Jadi masya-Allah tabarakallah, buku yang saya guna ni memang saya hari tu saya dijual, saya simpan khas. Bila dipanggil oleh Kak Salwa, maka buku ni lah kita akan pakai sampai habis, insya-Allah. Kata Kak Salwa, jangan bagi tebal-tebal, muslimat boring. Sampai bila nak habis ni? Jadi bagi buku nipis-nipis, muslimat dah habis, dia rasa wow, dah habis dah satu buku, masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Jadi keadaan tersebut, maka saya ambil inisiatif dengan buku kecil ini adalah karangan dan juga hasil sumbangan fikiran daripada pelajar-pelajar Ma'had Tarbiyah Islamiah Dirang yang dibimbing oleh Ustaz Zamri Hashim, iaitu pengetua ataupun kita kata mudir kepada madrasah Ma'had Darut Tawjih yang ada di Penaga. Itu pun asal daripada murid Ma'had Tarbiyah Islamiah Dirang, buka lagi satu pondok lain, dan merupakan adik ipar kepada saya juga, masya-Allah tabarakallah. Moga Allah Ta'ala memelihara mereka dan mengganjarkan segala pahala yang baik dialirkan kepada mereka, masya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita muka surat yang kelima. Yang tak ada buku tu, insya-Allah saya akan bawa nanti. Sekarang boleh buka dulu buku nota masing-masing lah kan. Insya-Allah kita catat poin-poin penting yang moga-moga Allah Ta'ala mudahkan kefahaman kepada kita, insya-Allah. Okey. Muka surat yang kelima bertajuk, iaitu tajuk yang kedua, segalanya milik Allah. Apa yang dimaksudkan dengan segalanya milik Allah? Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ayat Al-Quran ini yang kita baca ni, juzuk yang kedua, betul tak? Sayaqulus sufaha. Orang dulu-dulu, masya-Allah, muslimat yang dirahmati oleh Allah, mak-mak kita dulu, dia tak pakai juzuk pertama, juzuk kedua, dia tak pakai yang tu. Dia kata, kamu dah baca dekat mana? Alif Lam. Tahulah tujuh bersama. Kamu dah kat mana dah? Sayaqul. Kan? Kat mana dah? Tilka. Dekat mana dah? Lantana. Kan? Jadi ayat-ayat tersebut mewakili juzuk-juzuk sebenarnya. Hebat lagi mak ayah kita. Kita senang juzuk satu, juzuk kedua. Tak tahu juzuk ketiga ila akhir. Tak tahu pun apa permulaan juzuk tu. Sedangkan mak ayah kita dulu-dulu dia tak sebut pun juzuk, tapi dia sebut ayat, permulaan ayat. Masya-Allah tabarakallah. Rindu momen-momen dulu. Boleh kita ulang balik. Juzuk pertama tu apa? Juzuk kedua tu apa? Supaya kita faham, insya-Allah. Jadi ada pengkisahan daripada
ayat ataupun juzuk yang kedua ni bermula dengan ayat sayaqulus sufaha. Jadi muslimat, kita sama-sama boleh tengok. Siapa yang tak ada buku, buka handphone, tengok dekat handphone apa yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Orang-orang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling daripada kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Katakanlah wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Dia memberikan petunjuk kepada mereka yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Kita tengok muslimat, kisah di sebalik ayat ni boleh jadi juga dia asbabun nuzul. Macam kisah Sayyidina Osman yang kita baca yang lepas, dia bukan asbabun nuzul, cuma sahaja baca kisah di sebalik ayat tu sahaja. Yang ni barangkali ada kaitannya dengan asbabun nuzul, barangkali ada kisah juga di sebalik ayat tersebut. Okey. Ayat ini muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang musyrikin dan orang munafik. Kerana apa ayat ini ditujukan kepada mereka muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana ia merupakan jawapan Allah kepada mereka yang memperolokkan perubahan kiblat orang Islam daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum turun ayat ini, masya-Allah tabarakallah, umat Islam ketika itu mereka semua berkiblatkan Masjidil Aqsa. Kerana apa muslimat? Bukan ikut orang Yahudi, tetapi mengikut bagaimana para nabi terdahulu. Itu adalah simbol penyatuan para nabi terdahulu, simbol perpaduan dengan nabi-nabi yang terdahulu, dan itu adalah simbol kesatuan dan kebersamaan dengan agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah lama dibawa oleh para nabi terdahulu dengan syariat masing-masing. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan keadaan ke dalam kita kata Kaabah, ya, petak empat segi kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar mengarahkan tubuh baginda ke arah pintu masuk ke Kaabah tersebut. Sebab pintu masuk ke Kaabah, hala satu kerana Kaabah itu sendiri Rasulullah hati terdetik suka kepada diarahkan kepada kiblahnya kepada Kaabah, dan yang kedua daripada situ terus kepada Masjidil Aqsa, arah kepada Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah gemar duduk di tempat yang sama. Maka pada saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan khatamul anbiya, nabi terakhir. Rasulullah tidak akan melakukan apa-apa, kita kata sama ada perbuatan, perkataan ataupun pengakuan kalau tanpa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya berpandukan wahyu. Rasulullah tidak akan berbicara dengan bicara dirinya sendiri. Itu sebab Al-Quran dan hadis sangat matching. Sebabnya di situ hadis menerangkan apa yang ada daripada Al-Quran. Masya-Allah tabarakallah. Kita melihat banyak contoh-contoh yang boleh kita ambilkan sebagai misalan kepada kita mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat benar, sangat jujur, dan tidak boleh kita katakan Rasulullah itu sebagaimana orang musyrikin kata, sebagaimana orang Yahudi mengatakan Rasulullah itu adalah seorang yang merekayasakan Al-Quran, sebagaimana mereka memutar belik Taurat, Zabur dan Injil. Sebab apa? Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu illa
wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak akan bercakap hanya mengikut hawa kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa wahyun yuha, kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa qiblah ni, pertukaran arah qiblah ini masya-Allah melalui kontroversi yang cukup panjang. Sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ketika mana solat, mengarahkan tubuh baginda dan juga para sahabat, semuanya mengarahkan kepada Baitul Maqdis selama 16 bulan, iaitu setahun lebih. Ada riwayat mengatakan 16 bulan, ada riwayat yang mengatakan 17 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Pada ketika itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh semuanya 2 rakaat. Belum ada penambahan, sehinggalah Rasulullah berhijrah ke Madinah, barulah disyariatkan ada pertambahan. Itu sebabnya kalau kita melihat adanya tahiyat awal, kan betul, adanya tahiyat awal menandakan tahiyat awal itu sebenarnya pada 2 rakaat yang telah disyariatkan sebelum ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang zuhur pun 2, asar pun 2, subuh memang telah ada 2, isya pun 2, maghrib pun 2. Masya Allah. Tapi setelah mana berlaku penghijrahan, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pula ditambah. Yang 2 tu tetap ada 2 tapi ditambah lagi 2. Pada waktu maghrib tambah 1, pada waktu isya tambah 2, pada waktu asar pun tambah 2, waktu subuh memang 2. Tu pun masya-Allah tabarakallah muslimat yang dirahmati oleh Allah. 2 tu macam 200 rakaat rasa. Bukan senang orang nak bangun waktu subuh kan. Tapi kena ingat sifat-sifat orang yang malas bangun waktu subuh dengan waktu isya adalah orang munafik. Orang munafik solat yang paling mereka malas adalah waktu isya dan waktu subuh. Sebab turun ayat tu dalam surah Al-Ma'un tu. Allahu Akbar. Sebab mereka ni Allahu Akbar, bila waktu isya, masuk waktu isya, waktu yang gelap, mereka menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nampak mereka. Tujuan mereka nak solat ini adalah yuraun, supaya mereka ini dinampak, riak tu maksudnya dinampakkan perbuatan solat mereka. Mereka ada kepentingan tersendiri. Orang munafik ni dalamnya kafir, luarnya Islam. Itu bimbang, wal-ayazubillah. Barangkali kita tak ada sifat, kita tak ada sebagaimana seperti mana orang munafik, tapi takut sifat-sifat mereka sebagaimana kita telah mengikuti langkah mereka. Idza haddatha kadzaba wa idza utmina khana wa idza wa'ada akhlafa. Bila bercakap, asalkan bercakap, menipu je kerja dia. Asalkan menipu masa tengah bercakap. Itu bahaya. Jangan sampai digelar kadzabah. Kadzabah tu percakapan kita menipu. Apa yang kita tuturkan menipu. Kalau sebut kadzabah, seluruh bukan percakapan, langkah kita pun menipu, sifat tubuh badan kita pun menipu, dan menjadi orang-orang yang terkedepan dalam soal menipu. Sampai disebut contoh anti kadzabah, kamu ni memang penipu. Kalau cakap tipu saya tak apa lagi, ni penipu ni bahaya. Sebab apa? Bila kita dikenali sebagai penipu. Macam mana seorang lelaki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai nabi palsu muncul masa zaman Nabi Muhammad lagi. Masya-Allah, disebut sebagai Musailamatul Kadzab, iaitu seorang lelaki yang dikenali dengan tipuannya. Dia seorang yang berpengaruh, dia seorang yang pandai cakap, dia seorang yang pandai menulis puisi. Maka dia menggunakan kaedah-kaedah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, tetapi dipesongkan dengan ayat-ayatnya tersendiri. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelarnya sebagai Musailamatul Kadzab, iaitu Musailamah yang sangat-sangat penipu. Allahu Akbar. Muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan ia adalah nabi palsu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cukup jealous kalau tengok Rasulullah buat satu-satu benda something, kemudian ada hasilnya. Ada satu kisah, saya lari tajuk sikit supaya kita faham. Ada satu kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh
penduduk diminta oleh penduduk satu kampung tu untuk Rasulullah pergi ke satu perigi, dalam perigi tu kosong, tak boleh digunakan, tak ada air dan satu kampung tu kemarau. Maka Rasulullah pun pergi ludah ke dalam perigi tersebut. Akhirnya air keluar membuak-buak sehingga dibanggakan oleh penduduk kampung. Maka pada ketika itu, saat Musailamatul Kazzab mendengar berita tersebut, orangnya dipanggil pula. Ada satu kampung di sebelah Musailamatul Kazzab panggil pula, dah kata kamu tu Nabi kan, maka dipanggil lah. Dia pun pergi meludah, Masya Allah, tabarakallah, keluar air, tapi airnya busuk seperti mana air kencing keldai. Muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala menghinakan dia. Tu pun dia tak serik lagi. Ada seorang kanak-kanak didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut kanak-kanak ni Masya Allah, rambut yang kerinting, kalah Maggie. Kerinting sangat. Kemudian Rasulullah menyapu rambut kanak-kanak tersebut. Masya Allah, tabarakallah, tak perlu pergi spa, tak perlu guna teknik rebonding dan sebagainya. Lurus, Masya Allah, cantik rambut kanak-kanak tersebut. Musailamatul Kazzab dia nak tiru benda yang sama. Dia pun pergilah sapu seorang kepala kanak-kanak. Maka saat dia sapu luruhlah semua rambut yang ada kepada kanak-kanak tersebut. Dan difahamkan keturunan kanak-kanak tersebut sampai hari ini tak ada seorang yang tumbuh rambut, semuanya botak. Ini hasil angkara tangan Musailamatul Kazzab. Allahu Akbar. Yang muncul mengaku menjadi Nabi semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah zaman kita, disebut dalam hadis ada 30 orang yang akan mengaku. Dan ada lagi dalam hadis yang lain disebut sebagai Dajjal. Mereka ni akan datang dan mengaku dalam bentuk apa? Dalam bentuk mimpi dan sebagainya, menceritakan tentang apa yang mereka dapat dalam mimpi. Mereka pun tak sedar mereka ditipu oleh syaitan. Sesungguhnya ada pengikut, dan pengikutnya bukan biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Pengikut-pengikut yang sesat-sesat macam ni bukan orang biasa. Kadang-kadang para intelektual, tapi bukan intelektual Islam. Para intelektual ataupun para, kita kata, arkitek, doktor dan sebagainya, namun mereka jahil dalam agama. Lalu mudahlah mereka terpesong dan mengikut ajaran-ajaran yang begini. Masya Allah, tabarakallah, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga kalau kita kata zaman Rasulullah tak ada siapa-siapa yang nak ni, tak ada. Zaman Rasulullah adalah zaman yang paling mahal. Zaman di mana umat Islam akan diuji sebetul-betul dengan keimanan dan juga fizikal mereka. Zaman kita ni, Masya Allah, tabarakallah, kita hanya diuji dengan nafsu. Tu pun kalah, hari-hari kalah. Tak pernah kata menang, betul tak? Susah, bukan senang nak lawan nafsu ni. Dia duduk dekat dengan kita. Tak suka, memang dia duk ada dah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita ingat mahalnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi memudahkan pada zaman kita. Nak ikut tak ikut tu Allahu Akbar, kita serah kepada Allah. Dengan kekuatan yang ada kepada kita, semuanya didayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, para Yahudi, para munafik, para musyrikin ni, waktu Rasulullah menghadap ke arah kiblat, mereka mempersendakan. Contohlah, kata ikut Nabi Ibrahim, tapi kenapa kiblatnya Baitul Maqdis? Kalau pengikut Nabi Ibrahim, mestilah kiblatnya Kaabah. Itu yang sering didendangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi cercaan, penghinaan, sindiran, yang sebut sarkastik lah. Apa-apa saja yang mereka ni kata ikut Nabi Ibrahim, tapi kenapa tengok Baitul Maqdis ni ikut orang lah tu. Lebih kurang macam tu lah kan. Adalah ayat-ayat yang sangat menghiris perasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menghadap Baitul Maqdis untuk menjinakkan hati Yahudi di Madinah. Salah satu planning Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap muka ataupun menghadap badan kita saat kita bersolat ketika itu ke arah Baitul Maqdis adalah salah satu poin terpenting adalah untuk menjinakkan hati-hati orang Yahudi. Muslimat yang dirahmati oleh Allah,
Bukan Allah Ta'ala tak tahu perangai orang Yahudi ni, Allah Ta'ala maha tahu. Namun Allah Ta'ala nak zahirkan kepada kita, nak zahirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi juga adalah makhluk. Allah Ta'ala maha tahu apa yang bakal turun, dengan apa ayat, kenapa diturunkan dan sebagainya. Allah Ta'ala maha tahu semua. Sebabnya Al-Quran ini awal lagi adalah daripada Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan di Baitul Izzah dalam keadaan yang sempurna, maknanya tercatat pada awal lagi, sejak awal lagi dah tercatat macam tu. Kemudian barulah turun ke dunia dengan sifat yang sikit-sikit, kadang-kadang mengikut peristiwa, yang dipanggil sebagai asbabun nuzul. Kadang-kadang diturun tanpa ada apa-apa peristiwa pun ada. Masya Allah, tabarakallah. Itu menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala maha tahu lebih awal, sebab Allah Ta'ala yang buat ayat Al-Quran tu, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Pernah dalam satu hadis yang lain, ada sama ada Nabi Adam dan juga Nabi Musa. Nabi Musa pernah bertelagah sekejap dengan Nabi Adam. Kamulah dulu yang sebabnya orang kena turun ke dunia tu. Macam itulah lebih kurang. Lepas tu Nabi Adam pun ada argue lagi kepada Nabi Musa. Kamulah gini dengan umat kamu, umat hebat, bagi istimewa dah, tapi macam ni punya perangai umat kamu. Macam itulah lebih kurang. Tapi apa yang dinyatakan oleh Nabi Adam, kenapa kamu nak argue aku, nak marah aku, sedangkan ayat Al-Quran ini telah diturunkan 40,000 tahun sebelum adanya manusia. Makna telah dicatatkan semenjak awal lagi, maka peristiwa ni akan berlaku. Itu bukan kesalahan aku. Itu cara nak mengelak lah kan, kita kata. Masya Allah, tabarakallah. Kita pula jangan pula guna istilah tu, Allah Ta'ala dah takdir dan aku jadi macam ni. Kenapa kamu nak salahkan aku? Lepas tu kena pelempang sudah. Kawan tu pun kata Allah Ta'ala takdir dah aku pelempang kamu ni. Masya Allah, janganlah guna kaedah-kaedah yang macam tu kan. Jadi kita kena ada berlapik. Tapi untuk kita, pengetahuan kita, semuanya Allah Ta'ala dah catat di sana. Masya Allah, tabarakallah. Cuma kita kena ingat satu perkara, setiap peristiwa, setiap takdir yang berlaku pada kita mengikut pilihan kita, dan Allah Ta'ala sempurnakan. Sebab Allah Ta'ala akan memudahkan apa yang kita pilih. Kullu muyassar lima khuliqa lahu. Apa yang kita pilih, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan kita. Maknanya manusia kena ada ikhtiar. Ikhtar fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam, maknanya dalam konteks usaha, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan pertama menjinakkan hati-hati orang Yahudi. Orang Yahudi ni, Masya Allah, tabarakallah, kita faham perangai mereka daripada dulu dan kini. Apa yang dicatat dalam Quran sama sebiji, tak berbeza sekalipun. Dan orang mukmin, apa yang dicatat dalam Al-Quran dengan orang Islam yang ada di luar ni sangat-sangat tak sama. Betul. Dalam orang Yahudi sama. Yang cerita dalam Quran tentang perangai, tentang sikap orang Yahudi ni, Masya Allah, melakukan penipuan demi penipuan yang sampai dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab mereka orang yang berilmu tetapi mereka memutar belik, sehingga mereka termasuk dalam golongan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas kita baca, itulah perangai mereka, itulah sikap mereka. Tetapi orang Islam yang dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah Ta'ala gambarkan, Masya Allah, tabarakallah, akhlaknya, Allahu Akbar, kebersihannya, Allahu Akbar, penyuciannya, hatinya yang bersih orang Islam. Tapi sama tak dengan kita di luar ni? Masya Allah, tak berani nak mengaku semua kan. Tapi at least walaupun Allah Ta'ala tunjuk macam tu kepada kita, kita kena berusaha ke arah tu. Bukan untuk tak apalah kita orang luar ni, tak. Jangan. Kita kena usaha untuk jadi sebagaimana apa yang Allah Ta'ala tulis, apa yang Allah Ta'ala telah rakamkan dalam Al-Quran. Sifat-sifat orang muttaqin bagaimana, orang mukmin bagaimana, maka kita kena berusaha menjadi seperti itu, insya-Allah. Minta kepada Allah mudahkan segala usaha kita. Amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadap ke Baitul Maqdis selama beberapa bulan. Beberapa bulan inilah ulama mengatakan, ada ulama kata 17 bulan, ada ulama kata 16 bulan, iaitu setahun lebih. Lama tak? Dalam keadaan yang macam tu, masya-Allah, tabarakallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila disebut dalam satu ayat yang lain, mungkin ada dalam ayat yang seterusnya, sebab
kita tengok akan sebelah ni, Rasulullah bukannya kita kata hati Rasulullah masih dekat, masih teringin ataupun berusaha, berkeinginan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu wahyu ataupun perintah supaya dialihkan kiblat itu ke Kaabah. Itu sebab ada ayat Al-Quran, kalau kita tengok dekat sebelah ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang mengadah ke langit. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan qad nara, kerap kali, bukan kadang-kadang ataupun kerap kalilah. Kalau sebut kalau selepas tu ada fi'al madhi, makna itu akan jadi sesungguhnya. Qad itu sesungguhnya. Kalau selepas itu fi'al mudhari', mana qad itu maksudnya kadang-kadang. Maksudnya bukanlah Rasulullah pergi duduk tala setiap kali duduk kerja langut ke atas. Banyak lagi Rasulullah nak kena buat kerja. Maknanya tapi detikan sesekali itu Rasulullah melihat ke atas seolah-olah menunggu wahyu ataupun perintah agar Allah Ta'ala memerintahkan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarah akan kiblat ke Kaabah. Itu antara cita-cita dan impian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian Yahudi yang selalu mengejek Nabi dan sahabat dengan mengatakan mereka meniru kiblat kita tetapi tidak mahu mengikut agama kita. Nak ikut orang tapi tak nak ikut agama orang. Macam itulah lebih kurang Yahudi, dia kata dia mengejek Rasulullah SAW. Tapi kiblat nak sama, agama tak mau sama. Apakah macam itulah lebih kurang kan. Ayat-ayat yang sangat-sangat menyiksa batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersepit dengan ejekan dan penghinaan itu. Maka baginda sangat ingin kembali ke kiblat Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab itulah baginda kerap kali memandang ke langit. Kerap kali itu bila teringat saja pandang ke langit, bukan bermaksud pandang selama-lamanya. Kemudian sebab apa Rasulullah melihat ke langit? Kerana menunggu turunnya wahyu agar kembali ke arah Kaabah, iaitu maka pada saat itu turunlah ayat berikut. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak terangkan sedikit kenapa disebut sebagai sayaqulus sufaha. Sa itu menunjuk akan berkata orang-orang bodoh. Sa tu akan berkata, menunjukkan bahawa ayat Al-Quran ini lebih awal Allah Ta'ala dah turunkan. Saya dah cerita tadi. Maka sa ni dalam pengetahuan Allah, Allah Ta'ala tahu dah. Cuma Allah Ta'ala nak menunjukkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat seterusnya kita. Kita makhluk, kita ni tak tahu, tak ada pengetahuan macam Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui segalanya. Maka cumanya bukanlah menunjukkan bila Allah Ta'ala turun ayat ini Allah Ta'ala tak tahu, tetapi nak menunjukkan kepada kita. Itu sebab muslimat yang dirahmati oleh Allah, digambarkan kepada kita dalam hadis cerita-cerita tentang syurga neraka, hari kiamat, bagaimana dibangkitkan, bagaimana keadaan mahsyar dan sebagainya. Semua tu diceritakan belum berlaku lagi, betul tak? Tapi dah dicerita benda tu akan berlaku kepada kita. Semua itu dalam pengetahuan Allah. Itu sebab kalau kita melihat orang-orang yang ditanya dalam kubur dan sebagainya, kita macam heran. Ada tak kadang-kadang heran, betul ke ni? Betul ke ni? Jenazah mayat setelah mana diangkat, mayat orang mukmin setelah mana diangkat ke langit, Masya Allah, Tabarakallah, disambut oleh para malaikat macam apa? Pas button ni. Apa dia dikata disambut samping menyamping, berebut-rebut untuk sambut sampai ke langit. Sampai pula di langit para penduduk langit memuji-muji keadaan mayat tersebut. Masya Allah, wanginya ni mayat siapa ni, jenazah siapa ni, Masya Allah, wanginya. Sebab apa? Dikafankan dengan kafan sutera daripada syurga. Kemudian diletak pula wangian-wangian yang Masya Allah, Tabarakallah. Semua bukan dalam pengetahuan kita, betul muslimat? Semua tu dalam pengetahuan Allah. Lalu dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada kita.
Semua tu bukan dalam pengetahuan kita. Kenapa diceritakan kepada kita? Satu motivasi untuk kita jadi orang beriman. Bila sebut mayat orang yang beriman, kita lah tu. Bila kita baca tentang kisah-kisah orang yang beriman yang dilayan dalam syurga, dilayan dalam di langit yang ketujuh, dilayan dalam kubur sendiri, diluaskan 77 hasta, siapa lagi kalau bukan kita? Berangan-angan, kita mendoakan itu adalah kita. Walaupun kita tengok-tengok, ya Allah, betul ke ni? Betul ke ni? Ini hadis. Masya Allah, tabarakallah. Itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam pengetahuan kita. Itu sebab bila sebut sayaqulu, akan berkata, mereka akan berkata, menunjukkan Allah Taala nak bagi tahu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ni memang kejap lagi mereka akan kata macam ni lah. Lebih kurang macam itulah. Sebab apa? Semua tu dalam pengetahuan Allah. Maka kenapa disebut sufaha, orang-orang bodoh? Sebab apa? Orang Yahudi ni tak bodoh sebenarnya. Orang Yahudi ni faham Taurat, Injil, semua faham. Zabur faham. Ada kitab Talmud lagi, faham lagi. Kitab Talmud ni Masya Allah, tabarakallah, tafsir dan cukup banyak. Diselewengkan cukup-cukup. Masya Allah, tabarakallah. Mereka bukan orang yang bodoh. Mereka faham ada ilmu agama, mereka sembunyi ilmu tersebut. Tetapi kenapa Allah Ta'ala sebut bodoh kepada mereka? Kerana mereka ni buat bodoh. Maka layaklah disebut bodoh. Tahu ada syurga neraka, tahu ada pembalasan, tapi mereka menyeleweng kerana harta, kerana kuasa, kerana kehendak nafsu mereka. Maka mereka layak digelar sebagai orang yang bodoh. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sekejap lagi orang-orang yang bodoh ni antara manusia ni akan berkata, apa yang dikata di sini? Sebabnya muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat di sini, orang-orang yang bodoh, yang kurang akal akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang Islam berpaling daripada kiblat mereka menghadap selama ini? Bila mereka melihat satu peristiwa di mana selepas 17 bulan berlalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam, kalau kita tengok wahyu tersebut dalam ayat yang kita tengok selepas ini, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Kemudian fawalli wajhaka syatral masjidil haram, oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yang mana Masjidil Haram itu terletaknya di Kaabah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarah untuk berpaling ke arah Masjidil Haram? Kerana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat di masjid apa tu? Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Kita kalau pergi umrah kadang-kadang boleh turun, kadang-kadang tak boleh turun. Kadang-kadang mutawif kata kita tengok daripada atas bas je, kita tengoklah atas bas je. Kadang-kadang kita pergi pula pada hari yang lain, pada waktu yang lain, dapat pula rezeki boleh turun. Pada saat itu berlaku waktu Zuhur dan Asar. Itu disebabnya Masjid Qiblatain, dua kiblat. Masya Allah, tabarakallah. Macam mana proses dia? Muslimat mesti tertanya-tanya. Macam mana waktu diturunkan wahyu tu, proses berlaku merubah badan tu macam mana? Apakah pakat-pakat pusing? Macam mana pula dengan pergerakan yang banyak dan sebagainya? Masya Allah, tabarakallah. Janganlah duk terbayang macam Masjid Al-Falah ni, sekali dia punya makmum dia sepanjang-panjangnya. Tak. Ni adalah sebagaimana yang kita ketahui, barangkali makmum ketika itu satu saf ataupun dua saf, mana sikitlah imam yang ada di depan, maka Rasulullah boleh melangkah ke belakang, makmum melangkah ke depan, Rasulullah berpaling. Masya Allah, itulah yang telah dinukilkan oleh para ulama. Allahu Akbar. Waktu berlaku itu adalah waktu Zuhur dan Asar di Masjid Qiblatain. Sedangkan di Masjid Quba mereka mendapat info peristiwa ini pada waktu subuh. Jadi bukanlah macam kita, semenjak bagi tahu tu WhatsApp semua dapat, segera dapat. Masya Allah, tabarakallah, satu dunia boleh dapatkan, senang saja. Tak.
Pada zaman tu walaupun Masjid Quba dengan Masjid Qiblatain taklah jauh mana, betul tak? Tak jauh mana sangat. Tetapi nak dapat info tu, nak dapat orang utusan yang diutuskan oleh Rasulullah SAW mengkhabarkan berita gembira ini makan masa. Mereka mendapat pada waktu subuh. Lalu ada pula yang tertanya-tanya, macam mana kami yang dah, macam mana nenek moyang ataupun ayah-ayah mak-mak kami yang sebelum ni yang duk semayang selama 17 bulan menghala ke Baitul Maqdis, apakah diterima amalan mereka? Masya Allah, tabarakallah, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ringkaskan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Kalau kita tengok dalam ayat dalam buku tu ada, dan Allah Ta'ala tidak akan menghilangkan, mensia-siakan iman kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dipersoalkan, sahabat mempersoalkan, macam mana yang sebelum ni solat-solat kita, macam mana nenek-nenek kita, ayah-ayah kita yang sebelum ni duk solat ikut menghala ke Baitul Maqdis, kemudian mereka meninggal dunia, apakah diterima mereka punya solat? Kemudian muslimat cuba tengok, Allah Ta'ala jawab, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghilangkan, mensia-siakan iman kamu. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut solat? Kenapa Allah tak sebut iman di situ? Kerana kebersamaan iman, hakikat iman dengan hakikat solat sama. Iman at-tasdiqu bil qalbi wa takrir bil lisan. Membenarkan dengan hati dan melafazkan dengan lisan. Membenar dengan hati itu dengan keimanan kita, percaya kepada Allah dengan rukun iman itu. Kemudian takrir bil lisan, nak bukti keimanan kita dengan apa? Dengan lisan. Apa kalimat bukti tersebut? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian wal amalu bil jawarih. Kemudian tunjukkanlah perbuatan kita melalui apa? Melalui solat 5 waktu, melalui rukun Islam lah. Solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Maknanya hakikat iman dan solat itu sama. Itu sebab Allah Ta'ala mengatakan, Allah tidak akan menghilangkan, mensia-siakan iman kamu. Maksudnya Allah tidak akan menghilangkan ataupun mensia-siakan solat kamu. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Ini satu jawapan yang sangat jelas kepada orang-orang yang bertanya. Muslimat yang dirahmati oleh Allah, seperti mana halnya para ibu bapa, sahabat-sahabat terdahulu yang mana mereka ini sebelum turunnya ayat mengharamkan pengharaman minum arak. Maka pada saat itu orang-orang Islam ada yang masih lagi minum arak, kemudian ada yang meninggal pada ketika itu. Maksudnya sebelum turunnya ayat pengharaman arak, maka bila turun saja maka pakat bertanya kepada Rasulullah SAW, macam mana dengan mak ayah yang sebelum ni yang minum arak dan sebagainya. Maka yang belum berlaku, belum disyariatkan, maka tidak mengapa. InsyaAllah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pemurah lagi maha penyayang. Allahu Akbar, Masya Allah. Maka kemudian kita tengok pada ayat yang seterusnya, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, iaitu di mana terletaknya Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani telah diberikan kitab, mereka mengetahui perkara itu, iaitu berkiblatkan Kaabah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Yahudi, dalam kitab Nasrani, Taurat, Zabur dan Injil, dinyatakan kepada mereka, iaitu tanda-tanda kenabian, tanda-tanda Nabi akhir zaman, yang mana Nabi ini akan solat 2 kiblat, dinyatakan kepada mereka, tetapi mereka menyembunyikan ilmu itu, bahkan mereka memperolok-olokkan. Allahu Akbar. Perangai orang Yahudi ni, Masya Allah, muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita baca sakit hati kita. Tapi kadang-kadang kita tak sedar, kita mengikut langkah mereka sejengkal demi sejengkal. Nanti dalam kisah, dalam buku ni juga dia khabarkan bagaimana seorang Yahudi ditempeleng oleh Sayyidina Abu Bakar yang lembut tu. Tak dapat bayangkan kalau Sayyidina Umar yang tempeleng, rasanya memang hilang kepala dah lah Yahudi tu. Ni Sayyidina Abu Bakar. Nanti cerita ada dalam muka surat yang seterusnya.
muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan tak tahu dan mereka tahu, tetapi mereka menyeleweng. Mereka membuat tuduhan. Mereka tahu bahawa Nabi akhir zaman, Nabi ini akan solat dan akan menghadapkan kepada dua kiblat. Semua dicatatkan dalam buku Taurat, Zabur dan Injil, tetapi mereka menyeleweng. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian mereka mengetahui bahawa perkara kiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar daripada Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka telah lakukan. Setelah perubahan kiblat berlaku, maka orang-orang munafik dan Yahudi bertanya, apakah yang menyebabkan mereka itu tidak tetap? Dah berlaku perubahan, tadi masa ikut kiblat diorang kata nak ikut kita lah tu, tapi tak ikut agama kita. Tapi bila dah berlaku pula perubahan kiblat, maka mereka pun duk tanya pula, ni apa iman tak tetap ni? Lebih kurang macam tu lah, sekejap sana sekejap sini, tak istiqamah langsung ni, kenapa ni? Maka ayat-ayat itu keluar daripada mulut orang Yahudi dan juga orang musyrikin. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang mereka kata lagi, kiblat mereka ni selalu berubah, sekejap ke sana, sekejap kemari. Lantas Allah Subhanahu wa taala terus menurunkan ayat ini sebagai jawapan kepada pertanyaan mereka yang sengaja untuk meragukan umat Islam. Ayat apa yang Allah Taala letakkan kepada kita untuk kita jadikan sebagai panduan, iaitu tentang Allah Taala menyebut sayaqulus sufaha. Mereka akan berkatalah mereka orang-orang yang bodoh itu. Masya Allah, Tabarakallah. Dan Allah Ta'ala akan mengajar kita bagaimana nak cakap kepada mereka, iaitu orang-orang yang bodoh, yang kurang akal, pertimbangannya akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang Islam berpaling daripada kiblat yang mereka menghadapkan selama ini? Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Muhammad katakan kepada mereka, Qul lillahil masyriqi wal maghrib. Katakanlah wahai Muhammad, timur dan barat ini adalah kepunyaan Allah. Di mana sahaja sekalipun, timur dan barat ini adalah kepunyaan Allah. Suka hatilah Allah Ta'ala nak suruh hadap ke mana, lebih kurang macam tu lah. Itu semua milik Allah. Daripada timur dan ke barat adalah milik Allah. Dan ia memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Maknanya dengan kehendak Allah, Allah Ta'ala memerintahkan kepada siapa yang dikehendaki dalam soal ini, dalam keadaan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah Ta'ala menunjukkan ke jalan yang lurus. Namun sahabat yang dirahmati oleh Allah, ayat ini juga digunapakai oleh orang Syiah. Itu sebab kalau kita tengok dia orang solat, suka hati dia orang tala. Dalam satu masjid, seorang boleh tala ke sini, seorang boleh tala ke kanan, ke kiri, seorang tala ke depan, seorang boleh tala ke belakang. Suka hati. Sebab apa? Mereka kata ayat ini ditafsirkan oleh ahli-ahli agama mereka, mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan bahawa boleh menghadap ke mana arah yang kita suka. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Jangan salah untuk menafsirkannya, insyaAllah. Okey, jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, ketika mana umat Islam sedang solat subuh di Quba, tadi saya cerita, tiba-tiba datang kepada mereka seorang lelaki memberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan menghadap ke Kaabah. Kita pun dengan satu cerita yang lain kata waktu Zuhur dan waktu Asar. Jadi bila kita harmonikan kedua-dua ayat ini, menunjukkan kepada kita bahawasanya berlaku peristiwa tersebut pada waktu zuhur, tapi yang sampai info kepada mereka di Masjid Quba pada waktu subuh. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintah menghadap ke Kaabah, maka orang-orang yang pada waktu itu sedang solat di Baitul Maqdis segera beralih ke arah Kaabah. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahawa sebahagian ahli tafsir menyebut bahawasanya perubahan kiblat itu berlaku pada waktu zuhur, sebagaimana yang saya sebut tadi ni. Masya Allah, Tabarakallah. Maka selepas terjadinya peristiwa perubahan kiblat ini, para sahabat
tertanya-tanya, sebagaimana yang telah saya ceritakan tadi, bagaimana keimanan orang-orang sebelum mereka dan solat mereka sebelum ini. Jadi ayat ini masya-Allah tabarakallah pada asalnya dimansuhkan dengan hadis tersebut. Masya-Allah tabarakallah, hadis Rasulullah disuruh untuk solat dan hala kepada Baitul Maqdis, turun ayat Al-Quran memansuhkan hadis tersebut. Masya Allah tabarakallah. Di atas sebab itulah maka kita faham bahawa peristiwa daripada ayat sayaqulus sufaha menunjukkan kepada kita ada asbabun nuzul dan ada kisah di sebalik ayat tersebut. Masya Allah tabarakallah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira insya-Allah sampai satu tajuk ni dulu, sama-sama boleh kita hadar. Moga Allah Taala fahamkan kita dengan agamanya, Allah Taala meluruskan niat kita sebaik-baiknya lillahi taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.